kita memulakan program kita pada hari ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang pentingnya PDPR, pembelajaran dan pengajaran um, dari rumah ya, PDPR ya. Murid-murid tingkatan 1 yang bersungguh-sungguh, saya yakin kerana bila minta hadir atau menyertai, saya nampak kamu dulu yang mula, yang berada awal. Itu bagus, teruskan. Saya pasti kalau dalam kelas pun kamu begitu. Betul tak? Okey, kehadiran akan dijadikan markah ya untuk aktiviti co-curriculum. Tidak rugi apa-apa pun. Saya harap kamu teruskan kerana sepanjang PDPR nanti kita akan ada pentaksiran bilik darjah ya. Guru akan memantau kamu dan memberi tahap penguasaan ya. Jadi teruskan jika dah masuk dah seronok ya belajar melalui GM dan offline, saya galakkan untuk kamu terus berada dalam situasi begitu. Tentu seronok tak? Seronok tak? Seronok. Seronok. Saya yakin ya pelbagai usaha dan cara cikgu-cikgu mengajar kamu menggunakan online. Okey, saya rasa itu saja. Saya rumah akan terus memberi beberapa info tentang pengurusan masa. Kamu boleh catat dan sekali lagi saya galakkan untuk terus berada dalam PDPR online. Okey, pastikan bila cikgu hantar bahan, kamu jawab kamu balas, kamu beri maklum balas dengan okey, terutama masa offline ya. Jika kamu ada masalah akses atau nak data dan sebagainya, kamu hubungi guru. Ya, jika tak dapat masuk, hubungi guru kerana kita akan nilai melalui offline. Kehadiran boleh diterima melalui offline. Jadi kamu balas saja. Kalau dapat arahan daripada guru, kamu balas dengan okey cikgu, saya faham, okey cikgu, saya akan buat. Itu ditandakan kamu boleh catat kerana ini satu maklumat yang berguna untuk menguruskan masa sepanjang PKP ini. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Saya terima kasih mengucapkan kepada Cik Aniza. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Pengetua dan PK petang dan juga pelajar-pelajar sekalian yang hadir. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas lah. Saya ucapkan syabas kepada semua pelajar yang hadir. Saya memang gembira dengan pelajar-pelajar ini. Kita tidak boleh berputus asa. Kena menggunakan juga masa ini dengan baik, dengan berkesan pada pelajar yang hadir sekarang. Tujuan kami ingin mengadakan program ni ataupun ingin menentukan masa ini demi kepentingan anda semua sebenarnya. Untuk semua pelajar tingkatan 1 dan akan juga diadakan bagi pelajar-pelajar tingkatan 2 nanti. Time management dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil pengurusan masa. Sangat penting. Kita apabila ada pengurusan masa dalam melangkah ke arah kejayaan, yang ini adalah sangat penting. Sebab time management sangat penting. Saya tahu kenapa pelajar-pelajar dalam BDPR ni kurang muaskan. Itulah tujuan kami nak sampaikan maklumat penting ni. Kalau tidak nak panggil seseorang nak secara WhatsApp ke ataupun secara calling panggilan telefon ke, nak bercakap satu orang tu bukan senang. Sebab tu kita nak kumpulkan pelajar. So, kalau kita tidak mementingkan masa tu rugi dan kita akan menghadapi masalah untuk mencapai kejayaan. Pelajar memang sendiri tahu betapa pentingnya masa. Sebab kalau pelajar tingkatan 1 ni lepaskan masa sekarang, nanti masa tingkatan 2 nanti melangkah ke tingkatan 2,
untuk mencapai cemerlang dalam tingkatan 2 itu memang agak susah. Sebab kita tidak menggunakan masa tingkatan 1 dengan baik, dengan berkesan. Okay. Saya memang telah pun bincang pada pelajar-pelajar tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 ketika saya masuk kelas mereka masa waktu relief kepentingan masa tu. Khususnya pelajar-pelajar petang, pelajar-pelajar petang, mereka sudah mula membiasakan diri bangun lewat. Memang sistem walaupun mereka masuk ke sekolah tu petang, so situasi ini menyebabkan mereka ni boleh bangun lewat. Mereka sendiri membuat satu persepsi, kita mula sekolah tu petang, so bolehlah bangun lewat. So ini satu persepsi yang negatif, yang wujud. Mereka kekalkan dalam minda mereka. Tetapi pelajar-pelajar yang sama, apabila mereka belajar di sekolah rendah, tidak semacam itu. Sebab mereka kena bangun awal, sebab sesi pagi. So bila tabiat ini, tabiat ataupun minda ini, mereka sendiri mewujudkan satu minda kerana situasi yang memaksa, so persepsi negatif. So itulah yang sebabnya kami nak mengadakan slot ni supaya beri sedikit kesedaran. Sebab pelajar tingkatan 1 ni ada masa lagi untuk mencapai tingkatan 5. Okay? Baru tingkatan 1. Kalau mereka tidak bermula sekarang, tidak merancang, menguruskan diri sekarang, so ini akan menjadi satu tabiat dalam diri mereka. Leka, kelekaan, kecuaian. Okay? Don't bother. Minda tak pedulikan. Apa-apa saja yang penting tak pedulikan. So tidak nak beri keutamaan yang utama, yang penting. So ini sangat penting. Kita mesti memberi ataupun mesti perlu mempunyai satu minda, satu persepsi, satu pegangan prinsip, memberi keutamaan kepada yang penting untuk kehidupan kita. Okay? Kalau nampak di sini, masing-masing ada tujuan dia, hala tuju dia. Hala tuju, okay? Setiap hari ada perancangan. Bukan kita sajalah, setiap haiwan di dunia ni, walaupun mereka tidak berfikir seperti manusia, tetapi ada sistem. Kalau semut ada sistem dia. Kalau lebah ada sistem dia. Okay? Setiap binatang, setiap haiwan, namun tumbuh-tumbuhan pun ada sistem dia. Okay? Mereka semua dalam satu sistem yang ditetapkan. Tumbuh-tumbuhan memang tidak bergerak, tapi bahagian-bahagiannya masih bergerak. Daun, pucuk bergerak ke atas, menentang graviti. Okay? Akar pula mengikut graviti. Pelajar tahu tak akar dia ikut apa dia punya dalam kalau you orang belajar sains kan, okay, ada pelbagai tujuan dia akar. Untuk tujuan apa akar bergerak? Akar bergerak untuk tujuan apa? Tarikan graviti. Yes, satu lagi. Kenapa? Untuk air. Yes, sebab air. Sebab air. Itu semua memang dalam sains you akan belajar lah. Tarikan graviti memang dia itu semula jadilah. Air pula dipanggil hidrotropisma. Dipanggil hidro. Hidro itu ialah air. Dia ikut air. Yang satu lagi ialah geotropisma. Geo itu ialah bermaksud bumi, graviti, ikut geotropisma. Yang satu lagi hydrotropisma. Kalau daun pula, pucuk, daun pula dia ikut cahaya kan. Okey. So ikut cahaya. Itu semua memang ada tujuan dia. Walaupun ini bukan manusia, tumbuh-tumbuhan, tapi beri maksud tau. Beri maksud pada kita. Dan juga haiwan-haiwan lain. Setiap haiwan memberi maksud pada kita. Kita jauh lebih berbeza daripada haiwan-haiwan tersebut. Boleh berfikir, boleh bergerak, boleh merancang, boleh bercakap, macam-macam. So bagaimana pula kalau kita bandingkan pada mereka
Adakah kita ikut, kita buat, kita merancang kehidupan kita, masa depan kita. Itu sangat penting. So kalau seorang cikgu, cikgu orang tahu kan, cikgu setiap hari kalau mereka ada sekolah, sekarang memang situasi sekolah tak buka lah. Okay, so walaupun sekolah tak buka, cikgu-cikgu memang bertungkus lumus, demi kepentingan pelajar. Setiap hari, walaupun masa BDPR tu, kami memang pujuk pelajar, memanggil pelajar, kontak pada ibu bapa, supaya pelajar-pelajar masuk kelas BDPR. Bayangkan betapa sakit hatinya pelajar, cikgu-cikgu kalau pelajar tak masuk. Pelajar tak masuklah ramai macam inilah. So walaupun cikgu-cikgu dah banyak berusaha. So saya minta tolong pelajar-pelajar yang boleh tak tolong pujuk kawan-kawan anda yang tak masuk kelas-kelas BDPR, minta mereka masuk, pujuk mereka. Sebab kalau lepas masa tersebut, itulah peluang anda, cikgu-cikgu mengajar kan. So bila hilang peluang tersebut, mereka tak dapat ilmu. Apabila mereka menduduki peperiksaan, mereka memang walaupun yang muda tak dapat jawab. So seorang cikgu memang hala tuju dia. Dan seorang petani pula turun ke sawah, kan. Seorang tentera memang di medan perang. Seorang pengurus pasti ke pejabatnya supaya kerjanya berjalan. Kalau seorang doktor mesti di hospital ataupun di tempat pesakit. Kalau tidak, dia tidak boleh merawat pesakit. Kalau seorang menteri perlu mesti bertemu dengan rakyat. Kalau seorang pelajar mesti walaupun sekarang memang kita tidak bersemuka, tapi dia mesti bersama dengan pembelajaran, dengan cikgu-cikgu dia, ke kelas dia. Kalau situasi macam ni, kita mesti berdepan dengan online system. Okey, sebab masa, kalau lepas tak dapat. Sebab masa kenapa? Mereka perlu mencapai hala tuju, mereka perlu mencapai objektif, mereka perlu mencapai matlamat, mereka perlu mencapai kejayaan. Kalau seorang cikgu, kejayaan mereka, cikgu-cikgu lah, apabila mereka melihat pelajar mereka berjaya, itulah kejayaan kami. Okay, faham kan? Pelajar-pelajar, dengar tak? Hello. Dengar. Okay, very good. Itu yang gembira, kegembiraan kami lah. Kalau you orang memang dah berjaya, itu yang bukan saja kami lah, ibu bapa pun memang gembira kan. So inilah yang perlu yang kita tahu, kita perlu faham. Okey, di sini bagaimana kita boleh menguruskan masa. Macam anda yang kalaulah saya boleh tanya soalan kalau tidak ada, katakan tidak ada program macam ni pagi-pagi 10 pagi lah, ini bukan pagi-pagi sangatlah. Apakah yang selalu anda buat? Boleh jawab tak? Setiap hari pukul 10 pagi sebenarnya. Boleh dengan tepuk dada jawab. Apa yang anda boleh buat? Apa selalu buat kalau 10 pagi? Makan sarapan. Oh, pukul 10 pagi. 10 pagi baru ambil sarapan. Okey, lepas ambil sarapan, belajar tak? Ada. Okey, very good. Masa memang kita perlu merancang untuk kepentingan kita, untuk kita berjaya menjalankan tugas-tugas kita. Kita ada zon selesa, zon yang kita rehat, dan zon yang kita bergiat aktif untuk menjalankan tugas-tugas kita. Okey. Kalau tingkat ini normal ini bukan mengikut masa sekarang. Kalau hari-hari yang biasa bersemuka, kalau kita bermula awal tahun kalau tingkatan 1 untuk mencapai dulu memang ada PT3. Sekarang tak ada PT3 so dia kalau PT3 tu memang 2 tahun 90 hari lah untuk ni. Kalau SPM lagi bertambah. Okey, kalau SPM dia masing-masingnya hari awal tahun.
Kalau tingkatan 2, inilah masanya. Kalau kita kena kira lah, walaupun kita tidak ada PT3, orang kena kira tamat Form 1 ke Form 2. Tapi peperiksaan awam ialah SPM. Okay, so kita kena kira hari sampai kita ke peringkat akhir. So berapa hari? Kalau pelajar tingkatan 1 untuk SPM tinggal berapa tahun lagi? Kira tahun. Tinggal berapa tahun untuk SPM? 2 tahun. Ya, 2 tahun untuk SPM. Untuk SPM. Sekarang Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Tinggal lagi 4 tahun kan? Kalau tolak tingkatan 1. Okay? And then kalau ini untuk Form 1 lah, tinggal lagi 4 tahun. Kalau tak kira tahun ini, tinggal lagi 3 tahun saja. Sebab tahun ini dah separuh tahun dah habis dah. Tinggal lagi 3 tahun saja untuk SPM. So kamu kena berusahalah untuk menghadapi peperiksaan SPM 3 tahun. Dalam 3 tahun inilah kamu kena merancang diri dan meletakkan target untuk SPM. Setengah pelajar tu bila kita tanya kepentingan masa tu, okey, dia kata tak ada masa. Bila minta kerja-kerja sekolah dah buat dah, kata tak ada masa cikgu. Dan ada yang kata tak sempat cikgu. Ada yang kata malaslah cikgu. Ada yang kata jika ada masa saya buat. Dan ada yang kata letihlah cikgu. Okey, nak relax. Dan ada yang kata tak bolehlah cikgu, banyak kerja. Okey. Kenapa ada yang kata banyak kerja? Banyak kerja tu kenapa? Boleh jawab tak? Kenapa banyak kerja? Kenapa pelajar tu banyak kerja? Kerana dia malas. Kerana dia malas. Dia malas buat apa? Dia malas, terusnya dia buat apa? Dia tak buat kerja sekolah kan? Sebab dia malas, bila malas, dia tak buat kerja. Bila tak buat kerja, kerja tu tambah. Bila kerja tu tambah, kerja tu banyak. Faham? Sebab bila cikgu-cikgu bagi kerja, dia tak buat. Bila bagi kerja, on the spot kalau dia buat, kerja tu tidak ditangguhkan. Okay? So dia habis kerja. Bila habis kerja, memang dia tak banyak kerja. Ini tidak. Ini oleh kerana malas, dia tangguh. Bila tangguh tu, kerja tu banyak. Bila banyak, dia tak boleh buat. So terus dia kata, tak bolehlah cikgu, banyak kerja lain lah cikgu, dia kata. Tapi kerja lain tu, itu yang tadi saya kata awal tadi, dia pandai buat tak pemilihan yang mana penting, yang mana tak penting. Itu kita kena fikir. It is important for us, it is not important for us. Yang mana penting, kita bolehlah beri keutamaan. Yang tak penting, itu kita tolak, buat kemudian. Okay? Walaupun benda-benda tu baik, tapi tak begitu penting untuk pembelajaran, kita boleh buat kemudian. Okay? Tapi benda-benda yang penting ni adalah berkaitan dengan pembelajaran, macam buat kerja sekolah, buat ulang kaji, belajar, buat dulu. Untuk nak buat dulu, itulah kita kena merancang. Kita kena buat jadual. Itu yang kita akan lihat nanti. Jadual, pukul berapa kita kena bangun, lepas bangun kita kena buat apa, lepas tu kita belajar subjek apa, okay? Kerja sekolah, pukul berapa kita buat kerja sekolah, itu semua kita kena merancang lah. So bila kita merancang, kita memang akan ikut. Bila kita ikut, kita siap. Kita siapkan kerja-kerja tu. Bila kita on time, kita siapkan kerja, dan kita buat ulang kaji ke apalah, pembelajaran. So kita sentiasa penuh dengan ilmu. Sebab kita belajar. Kita boleh bandingkan orang yang tak belajar, orang yang belajar. Orang yang masuk BDPR, orang yang tak masuk BDPR. Orang yang masuk BDPR, dia belajar. Dalam BDPR, dia respon, dia mendengar. Bukan
hanya buka komputer, off mic dan off video dan buat kerja lain. So itu bukan pembelajaran, itu bukan dia mendengar, dia cuma just tunjuk saja. Tetapi yang belajar tu betul-betul dia beri penumpuan. Okey, dia tumpu. Apabila cikgu cakap dia tumpu, apabila dia baca dia tumpu, okey, baru dia faham. Kalau dia tak faham, dia tak boleh jawab apabila cikgu-cikgu bagi latihan. So it's very important. So beri keutamaan, beri keutamaan yang penting dalam kehidupan. Okey, so kalau kita boleh bandingkan di sini, jogging dengan pecutan, dua-dua ada masa. Okey, yang mana antara jogging dengan pecutan ni, yang mana cepat sampai? Okay, pelajar? Pecutan. Pecutan tu, Pecutan. very good, very good. Pecutan cepat sampai, jogging dia lambat. Kenapa pecutan cepat, jogging tu lambat? Sebab apa? Kita boleh banding. Laju. Yes. Sebab ini semua berkaitan dengan masa. Bila dia cepat masa, dia pecut, masa memang cepat. Tapi perlu menggunakan tenaga dan tumpuan. Dua-dua ni memang ada ala tuju dia. Dia mencapai satu tempat yang pengunjung. Okey, tapi yang pecutan ni cepat sampai, yang jogging ni lambat sampai. Okey, tapi ada ala tuju dia. Okey, dia jogging sebab lambat. Tapi dia buat. Dia buat tapi lambat. Dia pun memang gunakan tenaga, tapi tenaga tidak begitu seperti mana yang pecutan tu guna tenaga dia. Memang banyak tenaga dia guna sebab dia kena sampai dengan cepat. Okey, pecut tu contohnya dalam pembelajaran. Okey, untuk SPM sekarang awak boleh jogging. Untuk SPM awak boleh jogging sebab tinggal lagi masa berapa tahun? 4 tahun kan? Boleh jogging. Tapi kena jogging. Kena jogging. Sebab apa? Kalau tak jogging, masa memang you tak buat kan? Tapi you kena jogging walaupun perlahan, you kena berlari juga untuk mencapai tempat pengunjung dia. Pecutan tu kita boleh bandingkan, kita boleh menyamakan dengan kadang mana bagi peperiksaan katakanlah untuk tingkatan 1 akhir tahun. Akhir tahun ke pertengahan tahun ke, tu pecutan sebab dia dekat. Okey, faham tak? Dia dekat. You kena pecut. You tak boleh jogging di sini. Sebab dia dekat. Dalam beberapa bulan ataupun latihan-latihan yang cikgu bagikan nanti, you kena pecut. You tak boleh jogging sebab tidak ada masa. Memang tidak ada masa. You kena gunakan masa dengan penuh. Ini kita boleh nampak pelajar-pelajar yang dekat dengan peperiksaan awam kan. Yang dekat sangat dengan peperiksaan awam, mereka pecut. Baru dia pentingkan masa dia pecut. Okey. So inilah pelajar-pelajar walaupun SPM tu lama sangat, tapi orang ni dia mesti merancang dan bergerak untuk mencapai. Okey, dan untuk pencapaian yang terdekat peperiksaan akhir tahun ke, latihan-latihan yang diberikan atau untuk menguji anda semua, pelajar-pelajar perlulah berusaha dengan menggunakan tenaga yang lebih banyak, dengan menggunakan masa. Kalau tidak, di sini memang masa, di sini semua masa yang sangat penting. Okey, masa sangat penting. Kalau kita tidak menggunakan masa tu dengan baik, dengan berkesan, walaupun jogging dia tak buat langsung, dia akan tak mencapai lah. Sebab dia tak buat. Pecutan ni walaupun dalam cerita Arnab dengan kura-kura, dalam cerita Arnab dan kura-kura, kenapa kura-kura tu boleh berjaya? Arnab, tahu kan cerita Arnab dengan kura-kura tu? Antara Arnab dengan kura-kura yang mana berjaya? Kura-kura ke Arnab? Kura-kura. Kura-kura. Kenapa kura-kura berjaya? Kura-kura berjaya kerana sebab Arnab tidur. Arnab tidur. Kura-kura berusaha kan? Arnab tidur, kura-kura berusaha.
Ini membawa maksud orang yang berusaha akan berjaya. Orang yang tidak berusaha, walaupun dia memang ada tenaga, walaupun dia ni memang orang kuat, tetapi tidak berusaha, memang gagal. Di sini, Arnab banding Arnab dengan kura-kura ni, kura-kura memang bergerak perlahan. Arnab memang dia laju, pecut. Tapi dia tidak berusaha, dia pergi tidur kan. Dia menganggap dirinya memang boleh berjaya, so dia boleh berjaya kura-kura, tapi dia tak buat. Dia pergi bergerak ke depan, tapi bila nampak pokok, dia tidur dekat pokok tu. Akhirnya kura-kura pula tidak berputus asa, dia terus bergerak, berjaya. Okey, so ini kita kena mengambil petua inilah dalam hidupan kita. Orang yang berusaha akan berjaya. Sesemuanya ada masa. Dan Arnab ini memang tak pentingkan masa. Memang dia tak pentingkan tenaga yang ada dalam diri dia. Dia memang tidak ada satu tumpuan ataupun tidak ada satu hala tuju yang ataupun satu matlamat dalam diri dia. Dan dia menganggap dirinya megah, tapi dia tak buat. Oleh kerana tak buat, dia gagal. Orang yang boleh pun, memang orang itu boleh. Orang tu kalau usaha boleh. Tapi kenapa dia gagal? Dia tak berusaha. Okay, it's very important. Pelajar dalam hidupan kita pun sama juga. Tapi saya sangat sedih lah pelajar-pelajar yang tak hadir ni. Kalau hadir, mereka dapat sedikitlah kesedaran. Kita cikgu, harapan kami ialah kalau at least kita bagi sedikit input, bagi kesedaran, dia akan, kalaulah dia nampak kekurangan dalam diri dia, dia boleh betulkan. Kita pelajar kena tengok jugalah bukan hanya terus tengok kekuatan kita saja, kita kena tengok juga kekurangan. Kenapa kita selalunya tidak dapat kejayaan ataupun tak dapat mencapai satu markah yang tinggi, satu markah yang memuaskan dalam sesuatu subjek. Apa kekurangan kita? Itu kita kena lihat. Apa kekurangan kita? Apa kita buat? Itu yang kita tengok. Kalau kita ada kekurangan, ada tak buat kerja sekolah? Ada tak buat latihan-latihan yang banyak? Okey, banyak latihan. Kita kena tengok, kaji balik. Okey, di mana kelemahan? Kalau ada kelemahan, kita kena betulkan. Okey. Ada tak kita menggunakan masa dengan betul untuk buat latihan tersebut? Itu penting pelajar-pelajar. Kalau kita kaji, kalau ada kelemahan, kita betulkan kelemahan tu dan kita buat yang betul, kita pasti akan berjaya. So please kaji balik. Kalau you orang dapat markah rendah dalam sesuatu subjek, tanya, kenapa saya tak dapat markah tinggi? Kenapa saya tak dapat mencapai satu tahap yang cemerlang? Apa kelemahan saya? Adakah saya buat betul? Adakah saya belajar dengan betul? Adakah saya buat ulang kaji? Adakah saya buat latihan-latihan dengan baik? Ataupun adakah saya mempunyai buku-buku latihan? Adakah saya ni memberikan tumpuan perhatian apabila cikgu mengajar? Ataupun saya tak buat ni semua, saya hanya harap-harap saja nak dapat markah tinggi. Saya langsung tak beri tumpuan. Saya langsung tak buat kerja sekolah. Saya langsung tak buat mengulang kaji. Saya langsung tak buat benda-benda macam ni. Saya just ingin nak mencapai markah tinggi. Boleh dapat tak? Pasti tak dapat sebab tak berusaha. Okey pelajar, ini penting sangat Okey. So inilah memang anda memang tahu masa itu, masa memang tetap dan tepat. Dia tidak dia memang pasti akan kita nak tak nak masa tu berlalu. Okey, kita akan mencapai. Contohnya lah, kita memang merancang pukul 10 pagi program ini. Kita tunggu masa memang lalu. Walaupun kita tunggu masa tu memang lalu. Sepatutnya saya nak habiskan pukul 11, tapi saya tak dapat habiskan. Sebab apa? Kita terpaksa tunggu untuk kehadiran pelajar-pelajar. Tapi masa
tunggu ke? Masa tak akan tunggu. Bila kita nak pergi ke suatu tempat, booking tiket untuk kapal terbang, tepat masa pukul 11 lah kapal terbang terbang. Kita kalau tak pergi ke lapangan terbang, tak naik kapal terbang pada masa yang ditetapkan, adakah kapal terbang tu tunggu untuk kita? Tunggulah yang si Ahmad ni datang, bila dia naik baru saya bergerak. Tidak di mana-mana pun tidak. Dia kena bergerak, tetapkan masa you pergi ke, sampai ke tak sampai, benda tu akan bergerak. Begitu juga kereta api, mana-mana tempat pun. So itu akan bergerak terus. Mereka kena ikut jadual. Itu perancangan mereka. Kalau tidak, mereka menghadapi masalah. Itulah sistem, kita panggil sistem. So kita pun mestilah kita wujudkan satu sistem. Kalau tepat masa itu kita buat. Kalau kita merancang. So yang itu semua memang merancang. Dia sudah sistem. Pukul ni kena bergerak. Kalau tak bergerak, kapal terbang tak bergerak, dia menghadapi masalah besar. Masalah besar. Sebab laluan-laluan kapal terbang tu ada juga kapal-kapal lain yang berlalu. Nanti bertembung. Macam-macam kes akan berlaku, isu berlaku. Kalau kapal terbang tak bergerak on the time. Sebab kalau dia tak bergerak, masa tu dia katakan dia bergerak lambat, dia kena inform pada semua tempat di mana ada perjanjian kontrak dengan negara-negara lain, dia kena beritahu. So kami itu mereka akan perancangan, mungkin ada wujudlah apa-apa masalah, rosak enjin lah, apalah, kemungkinan masalah-masalah macam itulah yang menyebabkan dia bergerak lambat. Kalau jadual ditetapkan, dia mesti bergerak. So tujuan saya ceritakan inilah, kita pun sama juga. Kita tetapkan jadual, kita ikut. Okey pelajar. So masa tu tidak boleh berpatah balik. Tidak boleh berpatah balik. Kalau anda fikir ke ataupun anda doa ke, macam-macam apa kamu buat pun, masa tidak boleh berpatah. Sekarang anda berumur 13 tahun. Adakah kamu boleh balik ke umur 5 tahun? Umur 5 tahun, ibu bapa kamu mungkinlah umur anda 1 tahun ke 2 tahun mendukung, membawa kamu ke mana-mana. Tapi oleh kerana itu memang seronok sangat, parent jaga dan saudara mara pun jaga kamu. Tetapi bila umur 13 tahun tu, adakah masih mak bapak mendukung kita? Kalau kamu menangis, ibu dekat ibu minta mendukung, tak boleh kan? Itu masa dah lalu. Itu masa you kecil. Ini masa you dah besar, boleh menguruskan semua dengan sendiri. Makan ke, mandi ke, apa kamu boleh buat sendiri. Tapi masa umur kecil dulu, parent yang buat, ibu yang mandikan kamu. Tapi ada tak kamu ni minta ibu sekarang, mak tolong mandikan saya? Tidak kan? Sebab awak sudah belajar untuk semuanya buat sendiri, berdikari. Tak harap-harap untuk menguruskan diri ni semuanya harap-harap parent. Makin lama makin besar, makin you menguruskan diri dengan sendiri. Okey. Wujud pula sekarang, memang dah wujud lah pilihan-pilihan pakaian lah, pilihan-pilihan apa-apa lah yang ni mengikut kehendak minat kamu. Dulu tidak, parent pilih kamu pakai. Sekarang kamu pula minta parent, ni nak mak baju, saya nak baju macam ni, berwarna macam ini. So kamu sendiri sudah ada berfikir kehendak dan minat kamu. So di sini masa tu tidak akan berpatah balik. Dan kalaulah masa tu memang kita katakan masa tu ibarat kuasa lah, ibarat emas lah, ibarat macam nyawa lah. Kalau nyawa hilang tak dapat, masa hilang kita boleh wujudkan situasi yang baru, tapi masa tu memang lalu itu lalulah. Okey pelajar. So tapi oleh kerana itulah, kita kalau tidak menggunakan masa dengan betul, kita boleh memerangkap kita. Macam orang-orang tua sometimes saya pernah lah, banyak pengalaman saya, pelajar-pelajar saya, bila kita nasihat mereka tak dengar. Sebab alam remaja kan, dia nak seronok, very happy, enjoy alam remaja. So bila nak enjoy, gembira, apa dia nak buat, macam-macam benda, dia tak pandai pilih yang mana baik untuk dia, yang mana tak baik untuk dia, tak pandai buat pemilihan. So dia very enjoy yang tak baik, oleh kerana bagi seronok sangat,
So dia pilih yang tak baik. Tetapi yang itu memberi kesan yang buruk dalam diri dia. Okay? So masa awal tu dia buang masa. Itulah budak-budak saya tanya kan. Lepaklah cikgu. Saya lepak situ, lepak sini, join dengan kawan-kawan. Macam-macam lah dia belajar. Tak belajar apa yang cikgu minta, tapi dia belajar benda-benda lain. Itulah dia merangkap dengan masa. Dia buang masa. Dia membazirkan masa. So dia tidak menggunakan masa dengan baik. So 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dah lalu. Bila sampai ke SPM, tak ada masa nak belajar. So time tu walaupun ada kesedaran, tinggal 1 bulan, 2 bulan saja untuk peperiksaan. Mana ada masa? So dia sudah merangkap di situ, perangkap tahu kan, perangkap. So itulah orang yang pandai berfikir akan menggunakan masa dengan baik. It's very important pelajar. So, pastilah walaupun cikgu sekarang bagi tahu setengah pelajar tu tak ada kesedaran ke, tak berasa ke, dia pasti akan berasa bila satu masa akan datang. Kepentingan masa ni. Macam cikgu-cikgu, macam saya jugalah. Apa yang saya tak buat masa saya remaja dulu, masa saya kecil dulu. Saya fikir sekarang, aduh, masa tu kalau saya gunakan masa tu dengan baik, itu akan membawa kebaikan pada saya. Kenapalah saya tak buat? Itu saya fikir. Sama jugalah. Satu masa akan datang kita semua akan berfikir. Okey, kenapalah saya tak mendengar? Itu kita akan fikir selalu gitu. Kenapalah saya tak mendengar cakap ibu bapa kita? Kenapalah saya tak dengar nasihat-nasihat orang tua? Kenapalah saya tak dengar nasihat cikgu-cikgu? Okey. So kita akan fikir satu masa akan datang nanti So masa tu sebagai sesuatu yang sangat penting emas Okey. So ini memang awak tahulah. So selalunya persoalan kita kenapa pula kita tak cukup masa? Ini soalan-soalan selalunya tanyalah orang pada pelajar-pelajar yang sometimes tanya juga, saya tak cukup masa juga. Mungkin ada kerja-kerja lain dia buat berbanding dengan pelajaran. Cuba berikan berapa banyak masa yang anda perlu lagi. Fikirkan macam tu. Kita walaupun pun manusia ke, binatang ke, okey, apa saja benda hidup di sini, masa 24 jam sahaja. Tidak ada satu saat pun berlebihan daripada 24 jam. So, dalam 24 jam itulah kita merancang kita merancang kita punya kerja. Kita kena buat, mesti kena buat. Walau apa kita minta pun tak dapat, Tuhan akan tak akan bagikan masa sesaat pun pada kita. Kita okey, memang dalam sebelum jadi ni, masa ni 24 jam bukan untuk kita, semua benda hidup. Kita tengoklah benda-benda hidup yang lain memang pasti akan bangun awal. Kalau ayam ke, burung ke, bangun awal. Okey. Apa-apa saja benda hidup dia akan perlu dia bergerak untuk membuat tugas-tugas. Bolehkah kita gantikan masa yang telah lepas? Okey, kalau ada masa boleh ganti. Tapi yang lepas tu kita kena apa yang kita lepaslah. Contohnya pelajar-pelajar SPM yang baru-baru lepasan SPM. Okey, mereka dapat result. Bila nampak result tu ada yang cemerlang, ada yang memuaskan, ada yang kurang memuaskan. Pelajar yang dapat result ataupun keputusan yang teruk, mungkin dia fikir, baru sedar tengok keputusan tersebut. Kenapalah saya dapat keputusan macam ni? Sebab saya memang tak buat elok masa peperiksaan dulu. So kalau dia fikir macam tu, dia bolehlah gunakan peluang, dia ulang, ambil sekali lagi. Ataupun dia menggunakan peluang yang dia melanjutkan pelajaran mengikut keputusan dia. Tetapi kalau dia nak mula belajar untuk form 1, form 2 tu, masuk ke sekolah, tak boleh. Dia tidak boleh masuk ke sekolah, belajar bangku awal, tingkatan awal dulu, nak mula balik, dia tak boleh. So yang itu tidak boleh digantikan. Kalau dia sudah tua lagi, katakan umur dia 80 tahun, dia nak belajar form 1, boleh ke? Masa dah lalu.
So itulah kita kata, yang lepas, yang boleh ganti, boleh ganti. Tetapi yang tidak boleh ganti, tidak boleh ganti. Okey. Bila kita akan sentiasa cukup masa. Bila-bila pun kalau tidak merancang, masa memang tidak cukup. Siapa yang pernah puas tidur? Kalau orang berjaya dalam hidupan, kalau kita tanya pada mereka, adakah pernah puas tidur? Masing-masing kata tak pernah, tak puas tidur. Saya memang gunakan masa tidur saya begini saja. Kalau you tanya pelajar-pelajar yang cemerlang, yang dapat straight A, tolong tanya, tolong buat temu bual dengan mereka. Adakah mereka ni masa tidur tu, masa pukul 12, 1 ataupun bangun awal pukul 5, pukul 4 dia bangun awal belajar. Pasti semua pelajar yang berminat, yang rajin bangun awal belajar. Okay, sometimes mereka tak cukup makanan, tak cukup tidur. Ini memang berlaku pada orang-orang yang percaya. Okay, pelajar, saya rasa pelajar akan ikut. Saya tak nak panjang lebar sangat, nanti pelajar-pelajar akan rasa bosan nanti. Tapi saya ingin menyampaikan, ini semua penting. Apa yang saya nak sampaikan sekarang sangat penting. Bagaimana awak boleh merancang diri. Ini saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh. So awak boleh ubah. Pelajar-pelajar, nampak tak jadual di sini? How to kamu boleh plan untuk 1 minggu. Okay, pelajar nampak tak? Nampak. Okay. Okay, very good. Di sini kan 168 jam. Kenapa dia dapat 168 jam? Dalam 1 minggu. Macam mana dikira? 168 jam. Tahu tak? Tahu? Faham? Kenapa dapat 168? Okey. Kerana 1 minggu tu ada berapa hari? 7 hari. 1 hari itu berapa jam? 12. 1 hari. 24. 24. Yes, very good. 7 hari ni kira mulai hari Isnin, hari Ahad sampailah minggu depan, itulah 7 hari itu, 1 minggu kan. So kira 7 hari, 1 hari itu 24 jam. 7 kali 24, 7 times 24. Itulah barulah kita dapat jumlah jam untuk 1 minggu. Ini yang kita dapatlah 1 minggu tu 168 jam. Kita tak dapat sesaat pun tak dapat lebih. Sebab 1 hari 24 jam. Faham tak pelajar? Dalam masa inilah kita kena merancang untuk 1 minggu. Okay? Bagaimana kita boleh menggunakan 168 jam tu dengan baik, dengan berkesan. So di sini apakah aktiviti-aktiviti yang kita selalu buat setiap hari? Setiap hari. Memang tidur tu memang tidurlah. Makan memang, ibadat memang, rekreasi mungkin ada memang sekarang, tapi sekarang time situasi sekarang kan COVID oleh kerana ada kita tidak boleh bergerak keluar, tidak boleh buat ini buat itu, kita kena ikut MCO, so kita tidak boleh main kan. So masa memang ada banyak sini. Kalau kita nak buat rekreasi dalam rumah, aktiviti diri dalam rumah tu okeylah, exercise dalam rumah. So kita boleh menentukan masa apa yang kita buat untuk di rumah. Okey. Di sini yang kuliah ni bermaksud kita belajar di sekolah. Kalau kita bersemuka lah. Tapi sekarang oleh kerana BDPR ni saya rasa kita banyak mempunyai masa. Tengah pelajar itu sangat rajin ni, gembira tau. Rajin tu gembira sebab dia di rumah. Bila di rumah, dia mempunyai masa yang banyak untuk dia belajar sendiri. Itu sometimes pelajar-pelajar SPM yang sangat rajin tu, dia memang dia mempunyai masa yang banyak, dia boleh buat ulang kaji subjek-subjek dia belajar sendiri tu banyak. Tetapi kita kalau form 1, form 2, form terus yang ni kita kalau bersemukalah kita perlu harus pergi ke sekolah. Kalau tak pergi sekolah dalam musim begini, keadaan begini, belajar kat rumah melalui BDPR. So saya kira yang bersemuka ni, so awak kena bayangkan BDPR ni, BDPR memang kalau pelajar dia betul-betul ikut
cikgu-cikgu akan menjalankan PDPR dengan seperti mana. Jadual memang ikut seperti jadual di sekolah. Cuma apa yang kita nampak, ada pelajar-pelajar tak ikut. So kita pun tak nampak pelajar ikut ke tak ikut ke, okey. Kita hanya tengok dia punya kehadiran dalam kelas-kelas PDPR ni. So kita letakkan kehadiran apabila dia hadir. So ini pentinglah. Walau apa pun dia mempunyai masa yang banyak dalam situasi COVID-19 ni, sebab mereka berada di rumah. Mereka tidak di luar. Memang ada banyak masa. Okey. So ini saya tunjukkan satu contoh, contoh hari-hari biasa bagi pelajar ke sekolah hampir-hampir 6 jam lah. Kalau you masuk ke sekolah pukul 1 sampailah pukul 6 Ini saya agak-agak Okey. Kerja sekolah. Ini memang setiap hari orang buatlah kerja sekolah. Kerja sekolah ialah kerja yang diberikan oleh cikgu di sekolah. Berapa jam yang peruntukan. Pengurusan diri. Urus diri maksudnya mandilah, teruslah. Okey, ini semua berapa lama you gunakan. Hiburan. Hiburan ni ialah tengok TV, memang hiburan tu penting jugalah untuk relax kan. Okey. Ini yang saya letakkanlah. Mungkin ada pelajar ada pula benda-benda lain selain daripada ini. Ada tak pelajar selain daripada ini yang kamu buat? Ada tak yang kamu buat ni cikgu tak letak di sini? Ada? Tidur ada, makan ada, ibadat ada, exercise okey ada. Mungkin di rumah you buat ke tak tahu, saya tak tahulah. Okey. Cuma sekarang kita tak masuk ke sekolah bersemuka, tapi kita buat pembelajaran secara online. Kerja sekolah, cikgu-cikgu memang bagi kerja sekolah secara offline cikgu bagi, and then modul-modul memang cikgu dah bagi untuk kamu buat. Urus diri memang ada, hiburan memang banyaklah hiburan sekarang situasi ini, tengok TV lah apalah. Okey, kalau kita kira masa berpandukan dengan contoh di sini. Okey, tidur berapa jam? Pelajar? Tidur berapa jam? Okey. 8 jam. Okey, 8 jam. Masih 8 jam. Okey, 8 jam Tapi di sini contoh, ini contoh aja ini contoh. 7 jam saja sini. Ini kalau you orang tidur pukul 1, kira. You orang tidur pukul 1 pagi 1 lah sampai awal pagi pukul 7. You bangun pukul 7. Ini 7 jam lah. Kalau pelajar di sini kata 8 jam you tidur pukul 1, bangun pukul 8. Betul? Betul ke? Kalau tidur pukul 1 lah. Kalau tidur pukul 12, kalau tidur pukul 11, bangun berapa? Kalau 8 jam, kena bangun awal lagi. Kalau tidur pukul 12, katakan ada pelajar kata 8 jam. Tidur pukul 12, bangun pukul, kalau kira 8 jam dia tidur. Cukup 8 jam dia tidur. Pukul berapa sepatutnya kena bangun? Kalau dia tidur pukul 12. Pukul 8. 9. 9. Kiralah pukul 12 dia tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 8 dia bangun. Pukul 8 dia kena bangun. Tapi kena tanya balik, adakah pukul 8 dia bangun? Adakah pukul 8 dia bangun? Adakah pukul 7 dia bangun? So sometimes kita cakap, tapi kalau bangun awal-awal tu lagi baguslah, lagi bagus. Sebab kita ada banyak masa. Sebab masa tu sangat penting. So tak apa. Kita bincang tu kemudian, fikir kemudian, buat kemudian ni. Tengok contoh di sini saja. Budak ni, dia bangun, dia tidur setiap hari 7 jam. Okey? Bayangkan dia tidur setiap hari 7 jam. Untuk 7 hari, dia tidur berapa jam? Tengok di sini. Berapa jam? Pelajar? Nampak tak? 49. Very good. Okey. 49. Yes. Ini 1 minggu tau.
Kita tidur 49 jam ke 1 minggu. Kalau you tidur, ini you kena bayangkanlah, kalau you tidur 8 jam. Kalau you tidur pula 10 jam. Ada budak tidur sampai 10 jam. Ada budak tidur sampai 10 jam pun ada. Bangun pukul 10, baru ada bangun pukul 10. Tidur pukul 12 atau tidur pukul 1, bangun pukul 10. 10 jam. Kalau dia tidur 10 jam kali dengan 7, setiap minggu dia tidur 70 jam dia tidur. Tu you kena kira bayangkan. Tapi budak ni 49 jam. Untuk makan dia menentukan masa 1 jam. Okey, dia kira makan takkan pula setiap kali makan mengambil masa yang lama. Okey. Sebab dia pentingkan masa, dia tentukan masa. Makan beginilah, jangan pula 2 jam, 3 jam. Ada tak orang makan 2 jam, 3 jam? Kalau you pergi ke apa-apa majlis lah, mungkin di situlah. Sebab bersembang lah, makan tu memang mengambil masa. Tapi ini, setiap hari di rumah, takkan pula dia mengambil 3 jam, 4 jam untuk makan. Okay. So, 1 jam. Kalau 7 hari, dia mengambil masa untuk makan ialah 7 jam. Okay, pelajar. Ibadat untuk semayang. Okay. Bagi pelajar-pelajar Islam, dia memang wajib semayang. Yang bukan Islam pun dia semayang. Dia ada masa-masa dia semayang. Dan pelajar yang Islam, memang ada sistem dia. So, dia kalaulah kita beri masa sehari 1 jam untuk sembahyang, so untuk 1 minggu 7 hari. Mungkin ini akan adjust, mungkin lebih sikit, mungkin adalah. So saya tak tahulah masa-masa pelajar Islam tu, yang pelajar-pelajar Islam yang ada di sini mengambil berapa lama untuk sekali sembahyang tu. So tapi kita agak-agak je lah. So 7 jam untuk 1 minggu. Bagi rekreasi. Rekreasi untuk untuk rekreasi ialah tadi saya katakanlah exercise lah, okey, buat senaman lah. Masa time MCO, pelajar-pelajar tidak boleh keluar ke mana-mana, main dekat tempat-tempat rekreasi, tapi di rumah lah. Di rumah boleh, kena exercise, kena bersenam. Sebab kalau tidak, kita pula duduk tidur, makan, and then so memang badan tak sihat. So walaupun budak-budak yang muda, orang-orang muda yang remaja ni mungkin boleh tahan, tapi orang-orang tua tak boleh tahan. Dia kena berjalan, dia kena exercise sikit. Sebab kalau tidak, dia menghadapi masalah. Tapi walaupun dia orang muda, remaja, masih aktif, kena buat senaman sikit, supaya minda kamu bertenang. Bertenang. So jangan pula sentiasa, takkan pula sentiasa setiap saat baca, takkan kan. Ataupun sentiasa apa benda yang selalu tengok TV pun dari pagi sampailah malam tengok TV je. Bosan. Memang bosan. Okay, so untuk nak menjaga kesihatan kita, kita kena ada senam. So di sini bagi peruntukan masa 1,5 jam. Berapa jam untuk 1 minggu? 101. Kira tak, ini 10,5 jam. 10,5 jam. Untuk 1 minggu 10,5 jam untuk rekreasi. Ini contoh kalau hari biasa kalau hari biasa pergi sekolah. Hampir-hampir 6 jam untuk 1 hari. Belajar dekat sekolah. Ini pelajar, kira mungkin pelajar pagi memang 6 jam. Bagi pelajar petang pun agak-agak sama. Pelajar petang mungkin kurang sikit. Okey, so masa puasa dulu kan, kita lagi kurang. Okey, so kuliah ni masa belajar di sekolah ini agak-agak 6 jam, tapi belajar 5 hari kan, bukan 7 hari kan. Sebab hari Sabtu, hari Ahad kita cuti. Sekarang pula tidak, kita tak kira 5 hari, kita kira kita berada di rumah. Pembelajaran di rumah. So kita sampai 5 hari juga. Sebab hari Sabtu, hari Ahad memang kita cikgu-cikgu tak mengajar.
Tak, sometimes cikgu bagi jugalah kalau pelajar-pelajar tak masuk. Pelajar-pelajar tak masuk ke BDPR tu, kesian cikgu. Terpaksa minta pujuk cikgu, pujuk pelajar-pelajar tolonglah. Dia minta tolong, dia minta tolong masuk. Masuk, dengar, buat kerja. Sebab cikgu-cikgu inginkan satu kejayaan pada pelajar tu. Okey, kerja sekolah. Ini hari biasa. Kalau cikgu bagi, perlu mesti memberi peruntukan masa. Hampir-hampir 2 jam. Okey, kalau 5 hari, 10 jam. Sebab setiap hari bagi kerja sekolah. Tapi hari Sabtu, hari Ahad pun, kalau pelajar membutuhkan masa, boleh. Sebab dia kena hantar pada hari Isnin. Okey, ini tidak termasuk hujung minggu ini. Dan pengurusan diri. Pengurusan diri untuk pakaian lah, apalah, kekemasan diri lah. Okey, ini semua pengurusan diri Okey, mandilah, semua pengurusan diri. So mengambil masa 2,5 jam. Antara ini yang inilah yang untuk pengurusan diri beri masa 2,5 jam untuk 7 hari. Bila kira 17,5 jam. Untuk hiburan. Hiburan itulah cikgu kata tengok TV lah apalah. 3 jam. Memang banyak masa ni. 3 jam tu banyak. Satu hari tu 3 jam. Itu banyak masa. Kalau kira 7 hari, 21 jam. Bayangkan. Tapi setengah pelajar yang sangat rajin ni, dia tak nak 3 jam ni. Dia buang masa, dia menganggap dia buang masa di sini. Tapi kita tidak bolehlah kawal semua pelajar Ada yang ingin tengok. Itu dia nak relax. Seronok sikit. So kita bagi juga 3 jam. Okey pelajar, tolong kira di sini memang sudah kira jumlah ini satu contoh aja saya bagi Mungkin masing-masing berbeza masa yang diperuntukkan. Jumlah yang diperuntukkan di sini untuk pelajar ni. Berapa jam jumlahnya? Tolong tengok. 153 jam. Yes, very good. 1 minggu Tapi ini 1 minggu dah tolak masa tidur tau. Dah tolak masa tidur dah sekali 153 ni sekali dengan masa tidur. Okey, sekarang jumlah untuk 1 minggu ialah 168 jam. Tapi untuk kerja-kerja ini dia gunakan bila kita peruntukkan masa 153 jam. Baki tinggal lagi berapa jam budak pelajar? 15 jam. 15 jam. Masih ada masa kan? Masih ada masa. Apa dia kena buat masa ni? So, ada tak kita tak cukup masa ni? Pelajar, kita memang cukup masa. Kalau kita buat, kan? Itulah kita kena agih-agih masa dengan baik, dengan cermat, dengan baik. Contohnya untuk tidur, kalaulah 10 jam, 12 jam dia tidur, memang masa ni lama. Untuk makan, dia gunakan masa untuk makan tu 2 jam, 3 jam. Memang masa ni mengambil masa. Untuk benda-benda yang lain, hiburan. Untuk hiburan memang kita seronok sangat. Gunakan masa 5 jam sehari. Mana cukup masa untuk belajar yang lain semua memang kita tak cukup. Sebab benda-benda yang tak penting tu kita berikan masa yang banyak. So pelajar mungkin dapat membayangkan bagaimana nak menguruskan masa dan bagaimana nak planning. Ini planning untuk planning untuk 1 minggu. Pelajar tolong cuba untuk diri anda, cuba planning masa awak untuk 1 minggu. Dan kaji balik. Dan adakah kamu ni, saya rasa pelajar-pelajar yang masuk di sini, semua pelajar saya rasa masuk BDPR. Saya rasa pelajar itulah yang selalu masuk sini-sini. Yang tak hadir sebagai jasa baik, sebagai berkhidmat kepada masyarakat, kepada sosial. So pelajar-pelajar bolehlah tolong call, panggil kawan-kawan anda yang nampak tak masuk ke BDPR, please pujuk mereka masuk. Please pujuk tolong mereka, bantu mereka sebagai kawan baik
tolong bantu mereka. Itu yang awak boleh buatlah jasa baik. Tolong mereka, minta mereka masuk BDPR sekolah yang dibuat oleh cikgu-cikgu. So, tinggal lagi 15 jam. Ini pelajar-pelajar yang masuk sekolah biasa. So, ada juga pelajar-pelajar yang berada di asrama, tapi sekarang tidaklah yang biasa lah, yang hari-hari biasa. Saya tak nak sentuh yang asrama tu, yang sekarang yang tinggal dekat pelajar. Okey, tapi dalam situasi COVID-19 ni, MCO ni, masa ini memang berbeza. Sebab kuliah ni mungkin oleh kerana pelajar tak masuk dalam BDPR ke, ataupun cikgu-cikgu tak nak bagi, cikgu-cikgu memang kesian pada pelajar-pelajar. Sangat kesian pada pelajar-pelajar. Mereka ni tak nak bagi stres. Oleh kerana tak nak bagi stres, mereka tak sentiasa tekan pelajar. Okey. Sebab cikgu pun stres juga bila cikgu pelajar-pelajar tak masuk, kita sedih. Pelajar tak masuk, kita memang banyak soal kenapa pelajar tak masuk. Kita panggil parent, kita panggil pelajar, macam-macam masalah internet lah, masalah pelbagai masalah wujud. Pelajar berpindahlah ke tempat lain, kita dapat hubung lah, macam-macam. So cikgu pun stres. So masa ni pelajar belajar sendiri tu memang banyak. So dia bolehlah merancang masa-masa tu. So 15 jam baki lagi. So please planning. Pelajar boleh buat tak untuk diri awak sendiri? Style macam ni? Boleh. Boleh cuba. Kalau cuba, nanti saya bagi nombor WhatsApp saya. Masing-masing buat satu jadual. Setiap hari apa yang orang buat. Boleh tak you ambil screenshot ke gambar, hantar pada WhatsApp saya? Boleh? Boleh hantar? Just buat macam ni. Kalau you orang tengok boleh catat di sini. Ini sebagai satu contoh saja. Tapi you orang buat untuk diri awak sendiri. Ubah. Okey? Tentukan masa. So memang ada banyak masa tau, 15 jam ni. Dalam 15 jam ni awak boleh lagi untuk ulang kaji. Okey. Saya rasa ada banyak lagi cikgu nak cerita, tapi ini satu aktiviti yang saya bagi di sini pada anda semua. Tengok, saya bagi contoh-contoh lah pelajar-pelajar yang cemerlang. Memang bila anda ni pandai, mahir dalam pengurusan masa, and then memang ada matlamat, so pasti akan dapatlah satu ganjaran yang memuaskan pada masa penghujungnya. Okey, satu pencapaian yang baik. Masa itu semua orang rasa bahagia, gembira, parent lah, okey, cikgu-cikgu lah. So itulah apa yang kita minta demi kepentingan anda semualah. Saya bercakap di sinilah, pengetua bercakaplah, semua berusaha demi kepentingan anda. Kami inginkan satu saja. Anda berjaya. Anda mencapai pada peringkat penghujung. Anda menjadi seorang pelajar cemerlang, seorang manusia yang berjaya. Itu yang kehendak kami. Tengok pelajar-pelajar ini. Memang ni masa dulu Masa dulu, sekarang hanya sampai 9A, 10A macam tu. Dulu pula, masa dulu sampai 20A pun ada. Sampai 16A pun ada. Pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar cemerlang. Contoh Okey. So ini saya buat satu percentage apa yang adakah ingin melakukannya. Ada yang kata 20% ini semua tak perlu sangat sekarang saya sentuh. Tujuan saya ialah untuk bagi awak satu contoh time management. Okey, saya minta pelajar nampak gambaran tersebut. Kalau saya nak tunjuk untuk ambil catatan, boleh saya tunjuk sekali lagi. Pelajar buat sendiri untuk diri anda. So di sini ini peringkat penghujung saya dah sampai. Sangat penting sikap dan usaha. Okey, kita sikap baik, kita memang sikap yang bagus, bertambah lagi usaha, mesti akan berjaya.
kita sikap dan tidak ada usaha. Langsung tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, itu ialah sikap negatif, usaha tak ada, ciri-ciri kegagalan. So, sikap positif, usaha memang ada, itu adalah ciri-ciri kejayaan. So, itu yang kita nak. Okey pelajar. So, saya rasa saya berhenti di sini. Anda bolehlah okey, mendengar, ini ya, mendengar, bertindak, okey, kalau tidak bertindak. Ini maksudnya tidak bertindak. You mendengar tapi tak buat. So apa yang berlaku? Hasilnya sia-sia. No point. Kita bercakap di sini, no point. Mendengar, tak melakukan, tak bertindak. Sia-sia saja. Semua sia-sia. Masa sia-sia. Masa saya sia-sia. Masa awak pun sia-sia. Bertindak. Okey? Tapi dengan tidak teknik yang betul. Maksud saya di sini, tidak ada perancangan. Okey? Tidak ada style dengan betul. Teknik. Cara belajar. Satu hari nanti, cikgu akan bagi teknik pembelajaran. Ataupun kemahiran pembelajaran. Okey? Saya mintalah pelajar masuklah. Sebab pelajar bila masuk, macam inilah dia orang dapat sesuatu yang baik. Ini akan membantu anda. Okey? Membantu anda. Okey, saya nak kamu sekurang-kurangnya boleh mendapat ilmu ataupun teknik-teknik kemahiran-kemahiran yang disampaikan boleh anda gunakan untuk dalam diri anda. So, awak bertindak tapi tidak ada teknik yang baik. Cara pembelajaran tidak ada. So, tidak dapat menghafal. Tidak dapat memahami. Sebab tak tahu cara baca, cara mendengar, memang tak tahu, tak ada sistem, tak ada kemahiran. Itu pun buang masa juga. So, amalan tu very important. Amalan tu very important. Tapi tidak ada, ini satu lagi. Tidak ada keberkatan. Maksudnya, you tak doa, tak dapat restu dengan cikgu-cikgu, tak dapat restu, you buat apa? It's very important. And then Tuhan, mesti sangat. So, di sini apa? Berusaha, berdoa, restu. Okey? Semua tu sangat penting untuk mendapatkan kejayaan sejati. Okey pelajar? Itu penting sangat, ingat. Kamu perlu berusaha, merancang, berusaha. Sebelum tu berfikir. Awal-awal dulu berfikir. So untuk merancang tu kena berfikir. Kena belajar dulu, kena tahu kekuatan dan kelemahan awak. So please aturkan, buat satu analisis. Satu analisis, apa kekuatan kamu? Apa kelemahan kamu? So supaya kelemahan tu bukan untuk memperkecilkan, merendahkan diri. It's not for condemn, kritik diri awak. It's not for that. Kita kena cari di mana kelemahan saya supaya saya boleh betulkan diri saya. Itu tujuannya. It's very important. Okay. So tolong buat satu analisis. Dan kalau ada kelemahan, tolong betulkan. Okay pelajar, dapat dengar? Saya ucapkan kepada Encik Sofia, Encik Aniza dan Cikgu Perumal serta murid-murid yang sertai program kaunseling pada hari ini. Baik, program kaunseling pada hari ini sangat bagus pengurusan masa secara optimum. Program ini merupakan satu program yang perlu disertai oleh semua murid supaya anda boleh menguruskan masa dalam waktu pandemik masa ni lah. Sekarang ni semua pelajar PDPR dan banyak tugasan dan banyak perkara lain yang pelajar-pelajar kena selesaikan. Jadi faktor pengurusan masa tu sangat-sangat penting kepada anda supaya anda boleh rancang terlebih dahulu apa perkara yang penting dan kurang penting, dan begitu juga dengan input-input yang telah disampaikan oleh Encik Perumal tadi. Jadi saya harap murid-murid yang telah join program sertai program pada hari ini telah mendapat manfaat yang baik. Harap murid-murid boleh kongsilah apa dapatan ataupun pengalaman ataupun ilmu yang dapat pada hari ini dengan rakan-rakan lain. Sebenarnya ramai sepatutnya join, tetapi tak tahulah setakat ini hanya 30 pelajar sahaja, termasuk saya rasa kalau tolak pentadbir mungkin dalam 25 pelajar saja yang join lah. Jadi saya harap sikap ini perlu berubah.
Jadi apabila kita adakan sebarang program, pelajar kena fikir program ini adalah untuk manfaat anda sendiri ya. Walaupun cikgu-cikgu, saya, Encik Peruma, Cik Aniza, Encik Sofian, ramai kami semua memang kena ajar dan sebagainya. Banyak masa kita gunakan untuk menghadiri mesyuarat. Memang sibuk ya, memang sibuk. Walau bagaimanapun kami tetap nak buat program ini, pihak sekolah tetap nak buat program kaunseling ini supaya anda dapat motivasi lebih dan seterusnya join kelas PDPR. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang join pada hari ini jangan punting kelas PDPR, terus belajar supaya anda dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ataupun pentaksiran bilik darjah. Okay, so akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Peruma kerana sudi menganjurkan program kita pada hari ini, dan program yang sama akan diadakan untuk pelajar-pelajar tingkatan 2 pada minggu hadapan. Jadi saya harap Cikgu Perumah boleh postkan maklumat program ini dalam grup PIBG supaya ibu bapa lebih maklum tentang hal ini dan akan galakkan murid-murid lah. Jadi mereka yang join, kita akan bagi markah kukuh dan juga markah PBD lah. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Cikgu Perumah dan juga kepada pentadbir yang sudah join. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan pada Puan Pengetua. Memang sedikit semangatlah pada semua pelajar bila pengetua bercakap. Setakat inilah kita punya program untuk hari ini. Saya harap sangat pelajar-pelajar dapat dengar, dan saya juga minta sangat pelajar-pelajar tolong siapkan kerja tu very simple. Gunakan contoh saya tadi, tolong hantar pada saya melalui WhatsApp. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pelajar yang menyertai Zoom pada hari ini. Saya nampak bila guru-guru telah hubungi ada sedikit peningkatan, dan saya harap kekalkan untuk menyertai kelas PDPR sepanjang PKP ini bersama dengan pengurusan masa yang telah kamu pelajari hari ini. Ya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua, pada Cik Peruma dan juga semua pelajar. Okey, terima kasih banyak Cikgu. So saya ucapkan sekali lagi lah terima kasih kepada Cik Aniza dan juga semua pelajar. So saya rasa setakat inilah saya tutupkan program hari ini. Saya ucapkan syabas pada semua pelajar yang hadir. Okey, sekian, terima kasih.